suatu proses pengurusan yang berkesan lah. Okey, kita terus sambung. Pengurusan kewangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan wang dari sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan. Jadi kita ada sumber pendapatan, kemudian daripada sumber pendapatan tu tengoklah kita nak buat perancangan untuk simpanan, untuk perbelanjaan kita dalam sebulan ataupun 2-3 bulan, untuk perlindungan diri kita dan keluarga kita. Ini daripada sumber pendapatan. Macam mana kita menguruskan sumber pendapatan kita untuk tujuan-tujuan ini. Okey, untuk pelaburan. Mungkin ada sesetengah orang dia suka melabur. Tiap-tiap bulan dia ada pelaburan dia. Okey, daripada pendapatan. Itulah pengurusan kewangan. Okey. Proses untuk kita menguruskan wang pendapatan kita. Macam cikgu dah bekerja, kamu satu hari nanti pun bekerja, kamu dah ada pendapatan, macam mana kamu nak menguruskan wang pendapatan kamu tu dari terhadap simpanan, kamu nak simpan sikit, kamu nak berbelanja, membeli-beli barang sikit, kamu nak ada perlindungan ni macam insurans, perlindungan, okey. Dan pelaburan, pelaburan ni simpanan lah, bila simpan nanti duit bertambah. Okay, ini kita nak menguruskan kewangan kita. Okey, 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Okey, ada 5 langkah, kamu tengok ada 5, cerita dia panjang juga. Ni semua kamu kena baca. Okey, cuba baca langkah yang pertama, apa tu? Tarani, cuba baca Tarani. Proses pengurusan yang pertama tu. Boleh baca? Menetapkan matlamat kewangan. Okey, itu langkah yang pertama, proses pengurusan kewangan. Terima kasih. Menetapkan matlamat kewangan. So kita kena tetapkan matlamat kewangan kita. Apa matlamat dia? Okey. Nanti kita lanjut lagi. Cuba baca yang kedua pula, Peling. Peling baca yang kedua cepat. Peling, boleh baca? Yang kedua ni. Menilai kedudukan keluarga. Kewangan. Okey, terima kasih. Menilai kedudukan kewangan. Itu proses yang kedua. Kita dah tetapkan matlamat kewangan kita untuk tujuan apa. Kemudian kita tengok balik kedudukan kewangan kita. Baik, yang ketiga cuba baca siapa lagi yang ada dalam kelas hari ni. Okey, siapa nak tolong cikgu baca? Cynthia, baca yang ketiga. Cynthia. Yang ketiga ni. Baca. Kamu kena banyak membaca ni untuk ni. Cynthia ada kat situ. Tak ada ke Cynthia? Cynthia lost ke macam mana ni? Okey, ada Jiamin. Jiamin baca yang ketiga. Jiamin boleh baca? Mewujudkan peran kewangan. Okay, very good. So itu proses pengurusan kewangan yang ketiga. Kita nak mewujudkan pelan kewangan. Tadi dah tetap matlamat untuk tujuan apa. Matlamat tu tujuan dia. Kemudian kita lihat pula kewangan kita. Okay, kemudian baru kita buat plan. Plan satu-satu. Okay, terima kasih. Yang keempat, Zian. Cuba baca Zian yang keempat. Tan Zian. Cuba baca. Zian ada kat sana tak? Bacakan. No respond. Jui Meng. Okay, Jui Meng, tolong cikgu baca yang keempat. Bacalah Jui Meng. Yang ini.
Kamu tak dengar cikgu ke? Cikgu tak dengar suara kamu ni. Boleh baca tak? Tarani, baca balik Tarani. Yang lain ni macam tak nak bercakap je. Melaksanakan plan kewangan. Okey, melaksanakan plan kewangan. Tadi mewujudkan plan. Sekarang kita melaksanakan plan kewangan kita. Dan yang kelima, ada Yongzhen. Yongzhen baca yang kelima. Yongzhen? Mengkaji semula dan menyamai kemajuan. Okey. Alright, terima kasih. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, itu langkah dia. Kamu boleh ingat tak? Yang pertama sekali nak uruskan kewangan. Kita ada gaji kita ada duit. Kita nak uruskan kewangan kita. Yang pertama sekali, kita nak tujuan apa? Tetapkan matlamat dulu. Itu namanya matlamat. Tujuan dia untuk tujuan apa? Nak pergi berkelah ke? Nak pergi melancong ke? Itu matlamat dia. Okey, yang kedua kita menilai kedudukan kewangan. Kita tengok wang kita pula. Menilai kedudukan kewangan. Dah ada matlamat. Memanglah nak pergi melancong. Kemudian tengok pula duit kita macam mana. Okey, yang ketiga mewujudkan plan. Okey, plan. Dah ada tengok kewangan rasa macam okey ke tak okey ke, kita plan. Buat plan. Okey, dah kita wujudkan plan. Baru kita yang keempat melaksanakan plan kewangan kita. Kita laksanakan. Kalau dah okey plan tu, okey kita ikut saja yang keempat. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Dah jalan, tadi kita dah laksanakan plan. Okey, kita dah laksanakan, sekarang kita mengkaji semula dan menyemak progress. Progress tadi, matlamat kita dah ada, kita dah buat plan semua. Kita semak progress. Okey, kita tengok satu persatu detail sikit. Cikgu dah cakapkan bab ni kamu kena banyak baca dan fahamkan. Okey. Menetapkan matlamat kewangan tadi. Yang first kali, nombor 1. Okey, nombor 1 tadi. Menetapkan matlamat kewangan. Ni. Jadi apa dia tu? Menetapkan matlamat kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Ada keutamaan, penting ke tak penting, kemudian spesifikkan dia. Okey? Spesifik. Kena ada tujuan dia, nampak dengan jelas. Mengikut keutamaan. Itu kita meletakkan matlamat dia. Contoh matlamat tadi macam cikgu cakap tadi lah. Nak pergi melancong 6 bulan lagi. Itu matlamat kita. Alright, jadi mengikut keutamaan dan spesifik. Right. Masih lagi yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kita ada 2 matlamat kewangan yang kita akan belajar. Yang pertama sekali, matlamat kewangan jangka pendek. Okey, kamu tengok dia tulis sana jangka pendek. Jangka pendek short term. Short term. Bukan lama punya nanti, bukan 4-5 tahun nanti. Jangka pendek. Hendak dicapai kurang daripada setahun. Okey, matlamat kewangan kita, apa yang kita nak buat tu, kita nak capai kurang dari setahun. Itu maksudnya jangka pendek. 6 bulan akan datang, aku nak pergi melancong ke Eropah. Itu matlamat dia. Jadi mesti kurang daripada setahun. Yang kedua, tidak melibatkan jumlah amount yang besar sebab ni jangka pendek. Jangka pendek tak sampai setahun. Kalau melibatkan jumlah yang besar, katakan nak pergi melancong perbelanjaan dia 30,000. Oh, ni tak boleh lah ni. Tak boleh jadi jangka pendek. 30,000 ini kena jadi jangka panjang. Contohlah macam gaji yang kita kena tengok juga pendapatan kita. Tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Amount kecil saja. Sebab jangka pendek. Okay, short term. Jadi duit tak boleh banyak-banyak sangat nak guna. Right, contohnya, kamu kata lagi 3 bulan aku nak beli komputer riba. Nak beli laptop. Laptop bolehlah jangka pendek lah sebab katakan bulan depan nak beli ataupun lagi 3 bulan nak beli. So tengok kewangan kita plan baik-baik, simpan sebulan berapa. Ini jangka pendek sebab harga pun tak adalah mahal sangat. Komputer riba kan kita boleh simpan. Ataupun sebelum Deepavali dah dekat kan. Sebelum Deepavali nak beli sofa baru. Ini matlamat jangka pendek. Ataupun nak beli telefon bimbit, nak tukar telefon bimbit, handphone, new handphone. Sekarang sudah keluar iPhone 13.
Nak dapatkan iPhone 13 dalam tempoh 5 bulan ni mesti dapatkan iPhone 13. So itu jangka pendek. Kalau nak iPhone 13 dalam masa 5 bulan kena simpan lah, betul tak? Kena ada simpanan. Kalau kamu berpendapatan, kamu kerja, kena ada simpanan dan contoh-contoh lain. Maksudnya kalau kamu tengok contoh-contoh untuk jangka pendek ni, amount wangnya tak terlalu besar. Okay, computerable, 3,000, 2,500 sudah boleh dapat. Kerusi, sofa, okay, 3,000 kalau family tu boleh dah dapat dah, 3,000, 4,000. Tengok jenis kan. Telefon bimbit kalau nak iPhone 13, berapa harga cikgu pun tak berapa pastilah iPhone 13. 6,000 ke? Okay, dan sebagainya. Harga yang tidak mencapai puluhan-puluhan ribu. Ini kita panggil jangka pendek dan kita boleh plan kurang dari setahun. Kita boleh target untuk kurang dari setahun. Faham ke? Menetapkan matlamat kewangan. Faham? Ada yang pertama jangka pendek. Ini kita baru masuk jangka pendek. Matlamat kewangan kita masih lagi yang tadi ni. Is that? Wait. Yang ni. Kita masih lagi nombor 1 ni. Proses pengurusan kewangan. Okay, menetapkan matlamat kewangan. Ada soalan ke? Boleh faham? Jangka pendek macam mana? Okey, jangka pendek ingat dia kurang daripada setahun. Maksudnya mungkin dalam 6 bulan. Kemudian dia punya amount kewangan tak terlalu besar. Macam tu contoh-contoh dia. Okey, sekarang kita tengok kewangan jangka panjang. Kalau tadi short term, jangka pendek. Sekarang menetapkan matlamat kewangan masih lagi yang pertama. That is one. Okey, masih lagi yang pertama. Proses pengurusan kewangan, kita masih lagi belajar menetapkan matlamat kewangan. Okey, cuma sekarang jangka panjang. Matlamat kewangan jangka panjang. Baik, jangka panjang ni macam mana? Kalau tadi jangka pendek kurang daripada setahun. Kalau jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Tu ciri-ciri dia. Ini matlamat yang mengambil masa, kita nak capai dia, kita target dia lebih daripada 5 tahun. Itu kita panggil jangka panjang. Okay. Tadi kurang setahun jangka pendek, lebih daripada 5 tahun kita panggil jangka panjang. Okay, melibatkan, kalau tadi jangka pendek amount yang rendah, sekarang melibatkan amount yang banyak. Sebab tu dia letak jangka panjang, amount yang banyak. Contohnya, seorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan. Simpanan untuk persaraan. Dia nak bersara, so dia kena ada simpanan. Bersara maksudnya dah tak kerja. Okay, faham Bersara maksudnya sudah habis kerja. Umur 50, 60 sudah tak boleh kerja. Sudah kena pencen. Bersara lah. Jadi dia nak ada simpanan masa dia bersara nanti. Lagi dia kena ada simpanan untuk pendidikan anak dan sebagainya. Ini kita panggil jangka panjang. Matlamat kewangan jangka panjang. So dia nak simpan berapa untuk dia bersara nanti. Simpanan. Dia nak masa bersara, let's say dia kata, okay, bersara nanti umur 50. Umur 50 dalam bank aku mesti sudah ada 500,000 ataupun 1 juta. Whatever lah. Jadi itu kita panggil jangka panjang. Umur 50. Sekarang baru berapa? Sekarang baru 30. Ada banyak lagi masa. Jadi kenapa nak perbelanjaan untuk apa tu? Inilah. Untuk pendidikan anak-anak. Masa itu anak sudah mau sekolah. Sudah besar. Sudah mau sekolah. So kena ada simpan. Sekarang kerja mau simpan sikit. Itu jangka panjang. Amount yang besar. Tempoh lebih dari 5 tahun. Faham? Tadi jangka pendek. Sekarang jangka panjang. Itu beza, okay? Ada beza. Jangka pendek dan jangka panjang. Ini masih lagi menetapkan matlamat kewangan. Okey. Tempoh masa untuk mencapai sesuatu matlamat kewangan bergantung kepada jumlah peratusan simpanan bulanan daripada pendapatan. Okey. Namun keadaan ini bergantung kepada cara seseorang itu merancang. Kita tengoklah kita punya wang, ada gaji, bulan-bulan dapat berapa, tengok berapa persen boleh simpan. Okay, dalam merancang kewangan, perkara paling penting dibuat ialah menetapkan matlamat. Inilah yang kita sedang belajar, tetapkan matlamat. Dalam planning kena ada matlamat. Semasa menentukan matlamat, kita haruslah beri keutamaan pembelajaran kepada keperluan
keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Maksudnya kita nak plan, kita plan ikut keperluan dulu. Beza tak keperluan dengan kehendak? Ada beza tak keperluan dengan kehendak? Kita kena tumpukan keperluan dulu, barulah kita pergi kepada kehendak. Ada beza tak? Memberikan keutamaan kepada keperluan dan kehendak. Okey, Tarani kata ada. Okey? Keperluan maksudnya macam kamu sekarang belajar. Mesti ada handphone. Itu keperluan. Mesti ada handphone. Kalau kehendak, keperluan ada handphone. Baru boleh belajar sekarang PDPR. Kalau kehendak, contohnya nak kena ada iPhone 12. Nak kena ada Vivo 21 Pro. Macam tu. Itu kehendak, bukan keperluan. Kita mau yang bagus. Itu kehendak. Beza Kalau keperluan mesti ada handphone saja. Boleh belajar sudah okey. Kalau kehendak mesti mau iPhone 12. Mesti mau iPhone 13. Ini kehendak. Kita punya mau. Kita mau macam tu. Beza. So, di sini dia cakap kita perlu beri keutamaan kepada keperluan dahulu. Macam cikgu nak beli handbag. Okey. Mau beli handbag biasa pun ada. Mau beli handbag yang harga RM20,000 pun ada. Tapi handbag you tengok untuk apa? Untuk simpan barang, untuk simpan purse, untuk simpan handphone. Itu handbag. Jadi itu keperluan dia. Jadi kita nak utamakan keperluan, belilah handbag yang biasa yang cikgu boleh beli. Kalau kehendak, cikgu mau handbag Prada, LV. Semua mahal-mahal kan? Itu sudah jadi kehendak. Faham? Boleh? Itu beza keperluan dengan kehendak. So kita kena tengok keperluan dulu. Kehendak biarkan dulu. Jadi itu maksudnya kita memberi keutamaan kepada keperluan. Yang perlu itu penting dulu. Kita buat itu dulu. Kemudian kalau ada lebih baru ikut yang kita hendak. Memang kita hendak bagus-bagus. Okay? Macam kalau kereta pun macam tu. Kereta itu keperluan. Sebab mau pergi hantar barang, mau pergi mana-mana senang ada kereta. Mau balik kampung ada kereta. Okey, kehendak. Contoh mesti mau kereta yang tak tahu nak sebut kereta. BMW 5 Series, 7 Series. Itu kehendak. Cikgu pun mau. Semua orang pun mau. Tapi itu kehendak. Yang penting kita tengok keperluan dahulu. Okey, yang boleh mampu milik. Tengok kewangan kita lah Kalau Yongzhen duit banyak tak apa boleh. Tak apa. BMW 7 Series pun boleh. Okey? Baik. Contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian ini. Inilah makanan. Ini keperluan. Tempat tinggal, pakaian. Ini keperluan. Kita kena fikir itu dulu. Okey. Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Tadi cikgu sudah contoh. Kehidupan mewah. Itu kehendak. Kita nak macam orang lain. Ini kita ketepikan dulu. Perbelanjaan mengikut kehendak. Tengok kalau kita ikut kehendak, seseorang itu berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperolehi. Dia akan lebih daripada pendapatan yang diperolehi. Dia gaji sikit tapi dia ikut kehendak dia. Mau beli handbag LV. Mau beli handbag Prada. Mau beli barang kemas banyak. Itu kehendak. Jadi kalau ikut itu saja, kita ikut apa yang kita hendak, ini dia. Kita akan belanja lebih daripada pendapatan kita. Itu sudah pergi hutang nanti sudah muflis. Ini tak plan dengan baik. Okay, dia tidak merancang dengan baik. Jadi perancangan kewangan yang cekap akan membantu kita untuk bebas daripada masalah kewangan. Utamakanlah keperluan daripada kehendak. Okey, faham Okey, cikgu teruskan. Yang seterusnya. Okey. Matlamat kewangan smart. Masih lagi yang pertama kita kita masih lagi di sini. Masih lagi menetapkan matlamat kewangan. Okey. Kita tengok matlamat kewangan SWOT. Smart. Cikgu rasa you pernah jumpa masa menengah rendah. Kita tengok lagi. Matlamat kewangan yang berkonsepkan smart. Kena baca selalu kena rajin.
akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okey, SMART ia bantu. SMART ni bantu kita untuk kawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat. Faham? Dia bantu kita matlamat kewangan ini. Kalau kita ikut SMART ni, plan ni, dia sudah cadang kita plan. Guna plan ini, SMART, konsep SMART. Jadi dia bantu untuk kawal, control, manage kita punya perbelanjaan supaya mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okay, so kita tengok 5 kunci dalam SMART, S-M-A-R-T. S, specific, khususkan kita punya target tu. Okay, khususkan kita punya matlamat. Apa? Kita nak apa sebenarnya? Okay, itu kita khususkan. M, S-M. M itu adalah measurable. Boleh diukur. Measure tu ukur. Jadi, matlamat kita tu mestilah boleh diukur. Contohnya nak berapa ringgit sehari, nak matlamat tu untuk tempoh 6 tahun, 5 bulan lagi, nak kumpul berapa ribu, itu boleh diukur. Measurable. Attainable. Okay, A. Boleh dicapai, mestilah matlamat yang boleh dicapai. Janganlah gaji baru 3,000, tiba-tiba kamu letak matlamat nak apa dalam tempoh 6 bulan nak beli satu kereta BMW. Gaji 3,000 sebulan. 6 bulan akan datang nak beli BMW 7 Series. Kamu rasa boleh tak? Okay, macam ni lah. Jadi kita letak matlamat yang boleh dicapai. Attainable. Okay, kemudian R. Realistic. Mestilah bersifat realistik. Jangan angan-angan tinggi sangat. Mesti realistik. Okay, and then time bound. Ada tempoh masa dia. Kita letakkan matlamat dengan baik. Kita plan, kita letak tempoh masa dia berapa lama. Okay, jadi itu S-M-A-R-T. S, specific. M, measurable, boleh ukur. A, attainable, attain, boleh capai. R, real, realistic, bersifat realistik. T, ada tempoh masa, time bound. Okay. Contoh kita tengok sini. Okay, kita tengok sikit contoh. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Okay, dia dah letak sana 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya, iaitu pendapatan dia 2,500. Dia nak simpan 250. Okay. Untuk mencapai, adakah matlamat Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Jadi kamu kena semak, ada tak kesemua S-M-A-R-T tadi? Ada tak S? Ada S tak? S tadi apa? Tengok balik. Specific. Ada specific. Okay, dia nak pergi Port Dickson. Dah adalah tu. Dia nak pergi Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Spesifik. Dia dah spesifikkan Port Dickson. Alright. Kemudian kita tengok ada tak M? M. Ada? M tadi, measurable. Boleh diukur. Ada? Okay, di mana measurable dia? Di mana measurable dia? Cepat. Di mana measurable dia? Okay, dia nak simpan RM250 daripada gajinya 2,500. Itulah dia, boleh diukur. Okay, dia nak simpan RM RM250 daripada gaji 2,500. Wow. 2,500. Jadi dia nak 6 bulan. Itu measurable. A. Ada tak A? A kita tengok balik kalau lupa. A. Apa tadi? Attainable. Boleh dicapai. Boleh dicapai tak? Kalau disimpan, okey kamu tengoklah 250 dia nak pergi dalam tempoh 6 bulan. Boleh dicapai tak? Boleh? 250 darab 6 dapat berapa?
Dapat berapa? Cepat-cepat kalkulator. Ada pula nak kena kira. 1,500. Okey, Tarani kata 1,500. Orang lain pun boleh semak kan? Jadi attainable. Boleh dicapai tu. Okey? Okey, ada R tak? Realistic tak? Kemudian ada time bound tak? Okey, ada R? Ada time bound? Time bound tadi kita dah nampak 6 bulan. Realistic tak? Sebab dia RM250 darab 6 dapat 1,500. Jadi realistik lah. Dia boleh pergilah. Dia boleh simpan dengan gajinya 2,500. Jadi kesimpulan dia memang mengikuti SMART. Okey, matlamat memenuhi pendekatan SMART. Boleh? Ada specific, ada measurable, ada attainable, ada realistic, ada time bound, ada masa dia. Okay, 5 ni ada. Boleh ke? Hari ni macam dengar Cikgu Bebel je banyak tahu sebab banyak cerita je untuk pengurusan kewangan. Cikgu cerita, kamu cuba fahamkan, tak faham tanya. Alright. Asset, menilai kedudukan kewangan. Okay, ni kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi, menilai kedudukan kewangan. Nampak? Tadi dah menetapkan matlamat kewangan, matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek. Tadi panjang lebih daripada 5 tahun. Kalau jangka pendek kurang daripada setahun, itu jangka pendek. Jangka panjang, kos yang besar. Jangka pendek, kos yang kecil. Itu bezalah matlamat jangka panjang. Kita kena plan, menetapkan matlamat kewangan. Okey, masa nak tetapkan matlamat kewangan tadi dah sebut kena dahulukan keperluan, barulah kita ikut kehendak. Kalau kita ikut kehendak, itu yang kita sibuk berhutang. Gaji tak cukup tapi nak yang mahal-mahal, itu berhutang. Okey, sekarang kita nak tengok menilai kedudukan kewangan. Okey. Menilai kedudukan kewangan. Kita ada 2 kayu pengukur. Yang pertama aset, yang kedua liability. Okey, aset itu apa? Aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai. Sekejap ya, cikgu nak kecilkan sikit, dia keluar. Okey, contoh aset yang boleh dimiliki ialah wang tunai. Pertama, nampak wang. Yang kedua, simpanan dalam bank. Maksudnya ini aset yang ada depan mata kita. Yang ketiga, pelaburan hartanah. Beli rumah, sewakan. Itu pelaburan hartanah. Yang keempat, simpanan tetap. Ini dalam bank juga kita buat simpanan tetap. Ada akaun simpanan, ada akaun simpanan tetap. Yang keempat, contoh lagi. Ini semua kiranya duit kita. Memang kita punya. Okey? Amanah saham. Kita masuk, kita dapat duit, itu memang kita punya wang. Atau saham syarikat. 5. Kita ada syarikat ataupun kita masuk share dalam mana-mana company. Untung itu memang itu kita punya. Itu kita panggil asset. Asset means memang kita punya, bukan hutang-hutang. Okay, cikgu ulang. Contoh wang tunai simpan di rumah ada 30,000. Itu asset. Simpanan, asset. Pelaburan hartanah, kamu ada rumah. Kemudian kamu sewakan rumah, contoh. Itu aset. Rumah itu aset. Simpanan tetap. Okey, simpanan tetap dalam bank itu aset. Kita punya, memang kita punya. Amanah saham, you masuk duit dalam amanah saham, simpan di sana. Nanti dia akan ada dividen. Masuk 5,000 nanti sudah jadi 5,500. Ada bisnes di dalam sana, ada dividen. Okey, ada saham syarikat. Ini contoh-contoh aset. Asset means kita punya. Memang kita punya itu. Bukan hutang. Okey, liability. Ini pinjaman bank. Nampak? Itu duit juga. Itu wang juga tapi wang pinjam. Kena bayar. Pinjaman bank. Kita pinjam. Kita dapat wang. Wang juga tapi itu bank pinjam kita, kita perlu bayar. Ini bukan aset. Hutang kad kredit. Wah, you ada kad kredit, you pergi shopping. Ini liability. Okay. Wang juga.
tapi bukan kita punya, kita ada tapi perlu bayar dan sebagainya. Beza tak? Asset, boleh beza asset? Asset means memang kita punya. Liability macam kita punya tapi itu kita pinjam. Perlu bayar. Pinjam bank perlu bayar. Hutang kredit card, you guna credit card macam you punya tapi you kena bayar. Okay, itu liability. Beza dua perkara ni. Bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility belum dijelaskan. Okey, ni masa kita menilai kedudukan kewangan. Tajuk kita menilai kedudukan kewangan. So kita tengok aset kita ada macam mana. Kita tengok liability kita. Kemudian kita kena tengok juga bayaran-bayaran yang maintain setiap bulan kita kena bayar. Seperti sewa rumah kalau kita menyewa. Dan bil-bil utility yang belum dijelaskan. Bil utility ni maksudnya bil air, bil elektrik, bil telefon, ini bil utility. Okay? Kita nak tengok kedudukan kewangan kita, kena tengok semua ini. Menilai kedudukan kewangan membantu kita mengukur prestasi dalam usaha mencapai kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okay, kita boleh ukur prestasi kita nanti, jangka pendek dan jangka panjang. Kita tengok kewangan kita, kita letak matlamat kewangan, kita boleh ukur. Oh, boleh capai ke tak capai? Okey ke tak okey? Sebab inilah kita tengok aset kita macam mana, liability kita macam mana. Okey? Menilai, ini namanya menilai kedudukan kewangan. Kita kena tengok, kita kena tengok apa yang kita ada, aset yang kita ada. Tengok aset, kemudian kita tengok liability. Tengoklah itu menilai diri kita, menilai wang kita. Okey, kemudian kita tengok apa-apa bil-bil utility yang lain dalam satu bulan itu. Bila ada benda ni barulah kita boleh ukur. Okey, prestasi kewangan kita nanti nak mencapai matlamat. Boleh ke kita dapat? Okey. Baik, kita pergi slide yang seterusnya. Ini yang ketiga. Tadi ini adalah yang ketiga. Okay, mewujudkan pelan kewangan. Kita sudah pergi matlamat. Sudah. Kemudian kita dah tengok macam mana nak menilai kedudukan kewangan. Menilai means kita tengok aset tadi. Kita tengok liability. Kita tengok aset, berapa banyak kita ada. Berapa banyak duit dalam bank. Berapa banyak rumah sewa kita ada untuk sewa orang. Kita sewakan orang, kita dapat wang. Ini aset. Kita tengok pula apa liability yang kita ada. Okay, credit card, loan. Itu semua perlu bayar balik. Okay, kena fikirkan ini juga. Kemudian kita kena tengok bil-bil. Ini cara kita nilai kedudukan kewangan kita. Faham? Kita nak pergi mewujudkan pelan kewangan. Sudah ada matlamat. Sudah nilai kedudukan kita, kita ada sebanyak ini saja. Kita liability kita banyak, bil-bil pun nak kena bayar. Sudah nilai kita punya kewangan, baru kita wujudkan plan kewangan. Okay, sekarang mewujudkan plan kewangan. Pengurusan kehidupan berdasarkan plan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Okay, kalau kita pandai plan, kita boleh pantau aliran tunai kita. Terdapat dua komponen penting dalam plan kewangan iaitu sumber dan perbelanjaan. Sumber pendapatan yang pertama, yang kedua perbelanjaan. Sumber masuk, perbelanjaan keluar. Okey. Baik, kita tengok lagi. Itu dia. Pendapatan. Masih lagi yang ketiga tadi, mewujudkan plan kewangan yang ketiga tadi. Kita tengok pendapatan ini macam mana? Pendapatan terdiri daripada dua, satu pendapatan yang aktif, satu pendapatan yang pasif. Pendapatan maksudnya wang masuk, duit masuk. Okey, ada dua. Pendapatan aktif, yang biasalah yang setiap bulan ada nampak. Gaji. Okey, gaji. Setiap bulan ada nampak. Allowance. Okey, kerja lebih masa ada allowance. Ini memang kita nampak, every month ada. Commission. Okay, commission. Buat kerja ada commission. Dan sumber kewangan lain. Ini pendapatan aktif. Kita nampak every month mesti ada masuk ini. Okay, pendapatan pasif.
sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Okey? Ini pendapatan pasif, dia daripada pendapatan pasif. Sewa rumah, kita tengok dapat berapa. Kemudian faedah daripada simpanan, maksudnya kita simpan duit dalam bank, every month, every year dia akan bertambah faedah. Ada faedah dia. Dan dividen, samalah. Okey, kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran masuk. Tak kira lah pasif ke, aktif ke, dua-dua ini adalah aliran masuk. Gaji, duit masuk. Allowance, duit masuk. Commission pun masuk. Okey? Kalau sewa pun sama. Dua-dua ini aliran tunai masuk kita namakan. Boleh faham? Cikgu takut cikgu cakap seseorang kamu tak faham ni. Tak faham tanya Tak faham tanya boleh? Okey. Okey Tara ni. Orang lain? Orang lain diam aja. Mengantuk ke petang-petang ni? Okey. Mengantuk? Cikgu pada mengantuk juga ni sebenarnya. Cikgu belum rehat lagi. Tak apa, habiskan kelas dulu. Kamu tanggungjawab cikgu. Okey, Peling okey? Baik, kita teruskan. Tak banyak dah. Okey, sekarang mewujudkan pelan kewangan. Tadi kita dah tengok aliran tunai masuk kan? Pendapatan. Okey, sekarang kita nak tengok perbelanjaan. Tadi pendapatan, sekarang perbelanjaan. Perbelanjaan terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Ada dua jenis pula. Tetap dan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar. Mesti dibayar atau dibelanjakan. Maksudnya setiap bulan ini mesti ada. You sudah ada sewa rumah kena bayar. Insurans mesti kena bayar. Sama sahaja every month. Ini kita panggil perbelanjaan tetap. Ansuran rumah, beli rumah kena bayar 1 bulan 1,500. Itu setiap bulan mesti bayar. Jadi perbelanjaan tetap. Ansuran kereta, beli kereta 1 bulan bayar 800. Setiap bulan mesti bayar. Ini perbelanjaan tetap. Kad kredit pun sama. You pakai kad kredit mesti setiap bulan kena bayar. Okey, ini kita panggil perbelanjaan tetap. Ini perbelanjaan lah. Yang tidak tetap adalah perbelanjaan yang berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan. Tengok, you belanja banyak, kena bayar banyak lah. You belanja sikit, kena sikit lah. Contohnya seperti perbelanjaan petrol. Kalau bulan itu balik kampung Johor Bahru, petrol mesti banyak. Tapi bukan tiap-tiap bulan you pergi Johor Bahru. Kalau ada bulan itu you pergi, belanja banyak sikit petrol. Barangan dapur, ini pun tidak tetap. Okey, ini pun tak tetap. Tengok bulan itu you makan tak macam mana. Kalau makan mau yang harga mahal-mahal, dia tak samalah. Okey, ataupun dalam bulan itu ada saudara mara selalu datang, banyak datang. So belanja rumah mesti tinggi. Minggu ini saudara belah suami, belah ayah. Minggu depan saudara mara sebelah ibu datang. So banyak masak di rumah. Okey, barangan dapur banyak beli. Perbelanjaan tidak tetap. Bulan depan tak ada siapa datang. So belanja sikit. Macam ni lah. Okey, bil elektrik pun sama. Tadi kalau ramai guna, bil mahal. Alright, bil air dan sebagainya. Itu perbelanjaan tidak tetap. Tak faham tanya sebab ini bahasa Melayu. Cikgu tahu kelas ni ada problem sikit. Cikgu takut cikgu bebel seorang-seorang. Okey, ini kita panggil aliran tunai keluar. Dua-dua ini tetap ke, tak tetap ke, dua-dua ini aliran tunai keluar. Wang keluar. Okey. Satu tetap, satu tidak tetap. Okey. Aliran tunai positif. Okey, bila keluar kita nak tengok pula positif ke negatif. Kalau positif maksudnya kamu tak rugilah. Kalau positif means ini. Baguslah. Jumlah pendapatan kita melebihi perbelanjaan. Maksudnya kalau gaji kita katakan bulan itu 6,000. Belanja tak sampai pun 5,000. Positif lah. Ini maksud dia. Okay. Jumlah pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Okay. Kalau negatif.
Negatif ini tak bagus lah. Jumlah pendapatan, gaji 6,000 tapi tengok you punya belanja sudah pergi 8,000, 7,000. Ini kita panggil negatif. Aliran tunai negatif. Sudah rugi. Okay, tak bagus. Aliran tunai negatif. Baik. Langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan plan kewangan. Okey, apa langkah-langkah yang kita kena ambil? Ya, ada di sini ni semua ada dalam buku teks Kamu boleh juga refer buku teks nanti. Okey, yang pertama. Untuk kita mewujudkan plan kewangan. Tujuan Yang pertama, tentukan tujuan yang hendak dicapai, jangka pendek ataupun jangka panjang. Tentukan tujuan. Kemudian buat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Yang ketiga, kira simpanan bulanan yang diperlukan. Kira simpanan bulanan. Kamu letak jangka pendek ke, jangka panjang ke, kamu bajet. Sebulan ini kena simpan berapa. Okey, yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Kita kena tengok pula kita punya belanja macam mana. Analisis tabiat perbelanjaan. Tengok kita belanja macam mana every month. Banyak ke? Kita belanja besar ke belanja kecil? So itu pun kena ambil kira. Kamu ada target tapi kita tengok diri kita. Belanja banyak tak? Kena ambil kira itu. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat. Mesti ada time frame. Tempoh masa. Nak beli handphone. Katakan bagi diri kita 3 bulan. Tengok cukup tak? Masa 3 bulan boleh dapat tak? Dengan kita bulan-bulan belanja macam ni. Belanja besar ke belanja kecil. Menetapkan tempoh. So plan baik-baik lah. Tetapkan tempoh baik-baik. Okay, ini namanya plan. Plan kewangan. Rancang. Yang keenam, tentukan strategi pendapatan yang akan membantu matlamat mencapai matlamat. Strategi pendapatan yang akan membantu, support. Okay, pendapatan yang akan support kita untuk capai apa yang kita mahu tu. Okay, kita nak beli televisyen baru. Let's say kita kata 3 bulan lagi mesti tukar televisyen baru. So, kita adalah semua plan-plan ni. Wujudkan plan kewangan kita. Itu tujuan dia, mau beli televisyen. Yang kedua, anggaran awal, bajet. Yang ketiga, kira simpanan kita. Yang keempat, nak kira simpanan, tengok tabiat kita belanja. Monthly kita belanja macam mana. Okay, banyak ke sikit? So boleh capai tak 3 bulan lagi? Yang kelima, ada tempoh. Itu 3 bulan. Tempoh cukup tak 3 bulan? Tengok balik. Dan yang keenam, baru plan pendapatan yang akan support. Mungkin ada pendapatan lain yang boleh support. Okay, banyak cerita ni. Contoh matlamat dia. Okay, ini contoh Dia letakkan sasaran untuk kehidupan dia. Umur 25 dia berkahwin. Dia nak kahwin, bajet 15,000. Sikit je kan? Okay, kemudian umur 30 dia kata dia dah memiliki kereta sendiri dalam bajet 80,000. Okay, ni keperluan. Kereta sendiri umur 30 itu keperluan. Dia sudah kahwin 25. 5 tahun lepas kahwin pasti dia sudah ada anak. Seorang, 2 orang, 3 orang. Okay, ni mesti sudah ada kereta sendiri. Ini dia punya plan. See? Okay, kereta harga 80,000 itu keperluan. 80,000 mampu milik. Semua orang boleh beli kereta ini. Okay, kemudian 5 tahun seterusnya umur 35. Contoh, dia kata umur 35 sudah mempunyai rumah sendiri. Dia sudah beli rumah. Tak mau sewa lagi. Okay, ini dia punya plan. Nampak tak? Jangka panjang. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Dia sudah ada rumah sendiri, harga rumah dalam lingkungan 150,000 saja. So okay, ini keperluan, bukan kehendak. Nampak tak? Semua yang diletak ini adalah keperluan. Kalau kehendak, rumah dia mesti mahal. Kereta pun mesti lagi besar harga. Ini adalah keperluan. Okay, next. 35. 55 tahun. Umur 55 tahun. Ini sudah ada rumah, sudah ada kereta. Dia kata 55 mau melancong. Okay, dia sudah habis ni bersara ni. 55. Sudah tak kerja. Besaran 1 juta. Melancong 50,000. Okay, and then umur 60 dia kata dia plan persaraan dia sudah ada 1 juta dalam tangan. Okay, itu plan. Pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan
supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Jadi dia tahulah bila ada plan, dia tahu nak simpan. Ini merancang kewangan kita. Okay, contoh berkahwin 2019, dia simpan mula sasaran sampai 3 tahun dia sudah ada 15,000. Tengok. Kalau dia mahu memiliki kereta 2023 dia sudah mula, 2027 sudah 4 tahun dia sudah ada 20,000, sudah ada down payment. Wang pendahuluan. Kereta boleh loan dengan bank kan? Jadi dia sudah ada down payment. Okey, tapi sekarang banyak kereta tak perlu down payment pun kalau yang mampu bilik. Okey. So ini contoh 2, kita tengok contoh sikit lepas tu dah habis. Okey, sekejap lagi Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000, pendapatan pasif. Ingat lagi tadi aktif? Pendapatan aktif ingat lagi? Contoh apa? Sajalah cikgu tanya pendapatan aktif tadi apa? Ingat tak? Siapa ingat? Sewa aktif ke tak Rani? Sewa sudah masuk pasif. Aktif? Bukan. Aktif? Gaji. Ini pendapatan aktif lagi. Allowance. Okay, ini aktif. Commission, yes. Okay, good. Kalau sewa, pasif. Lagi, dividen, pasif. Dividen daripada simpanan. Okay. Jadi tak kisahlah aktif ke, pasif ke, itu kita punya aliran tunai masuk. Ini adalah aliran tunai masuk. 3,000 dan 1,000 dalam sebulan aliran tunai yang dia dapat. Encik Derek mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan ini perbelanjaan. Kita tengok perbelanjaan dia yang tetapnya, perbelanjaan tetap sudah bagi 1,350. Monthly, itulah sewa rumah, semualah dia dah kira. Bil-bil 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap 650. Ini dia punya bajet yang tak tetap 650. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek, jelaskan jawapan anda. Okey, aliran tunai dia kita tengok jumlah pendapatan total semua. Ini ada sedikit pengiraan Ambil jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Pendapatan campurlah aktif ke pasif ke campur ni dua-dua. Kemudian tolak dengan perbelanjaan. Mula kena tambah dulu tau. Aktif dan pasif kemudian tolak. Apa-apa sajalah perbelanjaan tetap ke tak tetap ke tolak. Jadi dia ada baki 2,000. So positif ke negatif? Macam mana kita nak tahu positif ke negatif? Kita tengok tadi perbelanjaan dia. Kita tengok gaji dia. Okay? Positif lah. Perbelanjaan dia kurang daripada pendapatan. Okay. Pendapatan melebihi perbelanjaan. Senang aja nak tahu positif ke negatif. Maksudnya belanja kurang. Belanja kurang. Ada lagi duit dia. So itu positif. Bagus. 2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan. Ada lagi wang setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur. Duit lebih boleh melabur atau menghadapi situasi kecemasan. Tiba-tiba kereta rosak. Kecemasan lah tu. Okay. Perkara yang berlaku dengan tiba-tiba. Okay, soalan kedua. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Sekarang dia minta kamu jelaskan. Jadi kita kira balik, dia tak ada pasif. Dia tak ada pendapatan pasif. Highlight kat situ, perhatikan baik-baik. Pendapatan pasif dia tak ada. Ini tidak wujud. No. Zero pendapatan pasif dan jumlah perbelanjaan pula naik 60%. Jadi kita ambil pendapatan jumlah dia 3,000 saja gaji, tolak 3,200 ini. Okey, 3,200 sebab dah meningkat 60%. Jadi kita nampak kat situ negatif 200. Kalau kita kira baik-baik 3,000 tolak 3,200 negatif 3,000 tolak 3,200. So kita akan dapat negatif 200.
Jadi ini aliran tunai negatif. Tak bagus lah. Okay. Aliran tunai negatif akan bebankan kita. Kita mula akan stres. Sebab kita sudah belanja lebih. Okay. Menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Guna kad kredit. Sudah negatif, guna kad kredit, hutang lagi, tambah lagi. Okay. Ini contoh 2. Contoh 3 lagi. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Dia guru. Okay, guru swasta. And then beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Beliau mengajar tuition lagi. Pendapatan 1,000. Okay, semua yang masuk ini. Ini yang masuk, ini pun yang masuk. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak 850. Okay, ini apa? Aktif ke pasif? Aktif ke pasif? Sewa. Pasif kan tadi? Sewa rumah 850. Tapi ini pun aliran masuk. Duit masuk. Encik Janani mempunyai perbelanjaan tetap. Okey, ni belanja. Aliran wang keluar 1,200 dan tidak tetap 600. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani. Okey, senang aja soalan dia. Dia suruh tengok negatif ke positif. Jadi total semua perbelanjaan. Ini perbelanjaan dia. See? 3,500, 1,850. Bukan, ini adalah wang masuk. Ini pendapatan. Okay, ini pendapatan. Aktif ke pasif ke, ini wang masuk. Tolak, ini perbelanjaan. Ini perbelanjaan. Okay, kemudian kita tengok dia ada di 3,550 balance. Ini kita panggil aliran tunai positif. Positif bagus sebab ada lebihan. Okay, yang baik kerana dia boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Kamu kena cerita ini. Okay, faedah ini merupakan pendapatan pasif lagi bagi Cik Nana ni. Bila kita simpan duit dalam bank, setiap tahun kita dapat faedah. Kamu tahu kan? Tahu tak ni? Simpan 1,000, mungkin kita akan dapat faedah RM80. 100 dapat RM80. Ikut bank, dia bagi berapa persen. Jadi, kalau dia ada 3,550 disimpan bank, pasti dapat faedah lagi. Itu dah jadi pendapatan lagi. Pendapatan pasif. 3,550 wang dia sendiri. Kemudian ada faedah lagi, pendapatan lagi. Jadi lebih bagus. Okay. Soalannya hitung aliran. Itu saja soalan dia. Cikgu nak kamu tengok soalan jap Hitung aliran tunai. Jelaskan jawapan. Bila jelas ini dia, panjang ni jelaskan. Positif ke negatif? Okey, baik ke tak baik? Bila menjelaskan. Kena faham apa yang soalan minta? Dia cakap jelaskan saja, senang. Okey, kamu bagi tahu positif ke negatif. Okey, kemudian bagi tahu juga baik ke tak baik. Baik atau tidak baik. Kalau baik, terangkan apa dia boleh buat. Itu maksudnya menjelaskan jawapan. Boleh? Okey, so untuk itu kita dah sampai, cikgu baru masuk 3 sebab dia ambil masa yang panjang ni. Ish. Okey, kita baru pergi 1, 2, 3. Okay, nanti kita sambung. Esok kita sambung. Kita habiskan sampai 5. Boleh? Boleh? Panjang kan? Nak kena dengar cikgu bercakap je. Boleh ke? Boleh Peling? Boleh. Tarani okey. Jadi sebelum kita berhenti, kita refresh balik apa yang kita belajar hari ni tadi. Kita ada belajar tentang langkah dalam proses pengurusan kewangan. Okey, kita belajar pengurusan kewangan. Kita tengok ada 5 langkah. Langkah yang pertama, menetapkan matlamat. Dalam menetapkan matlamat ni ada SMART. Okey. Kemudian langkah yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Kita tengok aset, liability, kita tengok bil-bil. Kemudian mewujudkan plan kewangan yang tadi kita panjang lebar tengoklah. Okey, itu dia menetapkan matlamat. Matlamat jangka pendek, recall balik. Tadi kita dah bincang. Jangka panjang, 5 tahun lebih, besar perbelanjaan dia. Okey, ni kita menentukan matlamat, kita kena dahulukan keperluan. Tengok itu dulu. Baru kehendak. Kehendak tak penting. Keperluan. Okey. Kemudian ini matlamat kewangan ikut SMART.
S, spesifikkan matlamat. M, measure, boleh ukur. A, boleh capai, attainable. R, realistic, mestilah realistic. T, time bound. Okay, ada tempoh masa. Contoh tadi kita dah tengok. Okay, menilai kedudukan kewangan. Kita tengok kita punya asset, liability, bill. Ni yang kedua, menilai kan. Okay, ketiga mewujudkan plan. Inilah yang kita buat, mewujudkan plan yang terakhir tadi. Boleh tengok balik slide. Sebenarnya cikgu ambil daripada buku teks saja. Okay, tugasan kamu. Sebab ini banyak baca saja, kamu kena baca. Kamu buat nota ringkas. Okay, dalam buku kamu. Kalau ada buku rujukan, boleh ambil buku rujukan, salin nota ringkas. Tak ada latihan yang khusus lah hari ni. Boleh tak? Muka surat 272 hingga 276. Setakat yang cikgu ajar hari ni. Boleh? Buat nota ringkas. Okay, boleh tengok buku rujukan pun tak apa, ataupun nak tengok buku teks pun boleh, atau nak tengok slide cikgu pun boleh. Okay? Kalau tak ada, jangan keluar dulu. Cikgu nak ambil attendance sekejap. Kalau tak ada, sekejap ya. Ada berapa orang lah tinggal. Jangan keluar dulu.